Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar pelajar-pelajar semua, pelajar-pelajar tahun 6 untuk tahun 2021, 6 tawakal dan 6 imtiaz. Okay, InsyaAllah hari ni Ustaz bagi video je lah untuk pengajaran kita pada hari ni berkaitan subjek sirah tahun 6. Okey, sebelum tu marilah sama-sama kita baca doa belajar sebelum mulakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina ya afqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Ustaz buat kesimpulan apa yang kita belajar daripada minggu lepas sikitlah. Sebab nanti Ustaz akan bagi latihan. Okey, hari tu kita sudah membincangkan berkaitan dengan tajuk definisi negara Islam tu. Dekat muka surat 2, bermula muka surat 2 apa ni apa dia punya ni poin-poin yang penting dia. Saya harap yang hari tu kamu dapat catat lah apa jawapan dia. Nanti kalau ditanya apakah dia definisi negara Islam, jawapan dia negara yang mengamalkan sistem pemerintahan. Satu, pentadbiran. Tak nampak. Okey. Pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam. Itu berdasarkan Al-Quran, hadis serta ijtihad yang benar. Itu jawapan dia. Kalau dia minta definisi negara Islam tu macam mana? Okey. Yang bawah ni dia ni juga dikira sebagai definisi negara Islam juga, tapi rasanya tak ada ni kot, sebab dia macam sama je, dia lebih pada penerangan. Okey ya. Okay, seterusnya tujuan menegakkan perundangan dan hukum Allah tu semualah, keadilan, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Kalau jawapan dia nak minta yang pendek tu je. Yang bawah-bawah tu dia punya penerangan je. Okay, ya. Okay, seterusnya kita buka muka surat 6. Ni ada gambar masjid ni berkaitan dengan unit 3. Apakah dia? Ciri-ciri negara Islam. Okay, ya. Ciri-ciri negara Islam. Ciri-ciri ni seperti kita tahu, kalau ciri-ciri ni melibatkan apa? Sifat-sifat sesebuah negara Islam tu bagaimana? Sama je, dia hampir sama macam definisi dengan tujuan juga. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah ciri-ciri dia? Berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah lah. Ciri-ciri nak menunjukkan sesebuah negara Islam tu mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Tu je, hafal macam tu je. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Okey, Majlis Syura ni apa benda? Mesyuarat lah. Apa-apa setiap keputusan yang dibuat sebuah negara ni mestilah berdasarkan mesyuarat. Mesyuarat ni melibatkan apa? Melibatkan orang ramai. Bukan melibatkan orang, melibatkan banyak pihak lah. Lepas tu sepakat atas satu keputusan. Macam tu lah. Sebab tu syura ni kena buat. Dia tak boleh, dia bukan bergantung kepada keputusan sendiri. Tu yang dimasukkan syura. Sebab majlis syura ni dijalankan pada zaman Rasulullah juga. Jadi sistem pemerintahan Islam ni mestilah dasarnya majlis syura. Yang pertama tadi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kedua mesti majlis syura. Okey, tak apa, kita laju je. Okey, yang ketiga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni apa? Amar ma'ruf melakukan kebaikan. Amar ma'ruf ni bahasa Arab. Dia punya penerangan dia, amar ma'ruf melakukan kebaikan, nahi mungkar. Nahi mungkar ni apa? Mencegah kemungkaran. Itulah. Boleh faham? Seterusnya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Sebuah negara Islam tu dia mestilah antara ciri-cirinya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan.
Apa-apa tujuan negara Islam dibina ni, sebenarnya tujuan dia untuk keamanan lah dan kesejahteraan kepada rakyat dia. Okey, faham macam tu je. Okey, seterusnya, ketua negara yang adil dan beriman. Sesebuah negara Islam tu dia mesti ada ketua negara yang adil, lepas tu beriman. Contoh ketua negara kita siapa? Sultan. Sultan ni orang apa? Adakah orang bukan Islam? Mesti syarat dia orang Islam. Sebab negara Malaysia ni pun diiktiraf sebagai negara Islam kan. Jadi ketua negara dia mestilah yang adil, orang yang adil dan orang yang beriman. Beriman ni beragama Islam lah. Okay. Okay, sebab tu last sekali, jaminan kebebasan dan hak asasi. Jaminan. Okey, sebuah negara Islam dia mestilah mementingkan kebebasan dan hak asasi. Kebebasan ni maksudnya kebebasan dalam nak bersuara lah. Hak asasi kalau kamu tahu, hak asasi kalau orang yang bersalah, apa hukuman dia, mestilah kena adil kan. Tu maksudnya hak asasi. Hak asasi bagi orang yang bersalah, orang yang tak bersalah macam mana. Boleh faham macam tu? Itulah ciri-ciri bagi sebuah negara Islam. Okey, apakah dia dalil dia? Okey, jap. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, apa dia? Wa amruhum syura bainahum. Sehingga akhir ayat. Kalau ada perkataan ni maksudnya hingga akhir ayat. Maksudnya ayat dia ni panjang lah, tapi dia ambil perkataan biasanya wa muruhum. Apa maksud dia? Kita tengok maksud dia. Dan uruskan mereka, dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Wa murukum dan wa murukum dan urusan mereka, syura, dijalankan secara bermesyuarat, minhum, bainahum, sesama mereka. Tu dia punya potongan maksud dia. Wa'muruhum tu dan urusan mereka, syura, dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dan apa-apa urusan berkaitan pemerintahan ke apa, dia mestilah dijalankan melalui sistem syura. Syura ni apa? Secara bermesyuarat. Kumpul ramai, sebab tu ahli politik ke apa semua, dia mesti berkumpul dengan satu untuk sepakat atas satu keputusan. Mana dia cari yang terbaik lah. Okay, ya. Okay, tengok ni kan. Ni untuk contoh syura, majlis syura bagi negara Malaysia lah. Kita tengok kan, bermesyuarat. Kalau apa-apa mengenai sesuatu keputusan tu, dia mestilah dijalankan secara bermesyuarat lah. Ni dianggap bermesyuarat lah ni. Tengok gambar ni kan. Ahli parlimen ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada prinsip. Prinsip dengan definisi lain ya. Prinsip negara Islam. Negara Islam ni berpegang kepada apa kan? Seperti kita tahu, pemerintah mesti secara adil. Lepas tu mengikut apa? Al-Quran dan hadis. Lagi apa? Macam-macam lagi. Tapi kita baca prinsip. Prinsip negara Islam. Okey, yang pertama keadilan. Apa dia keadilan? Tengok yang awal tu, al-adalah. Perkataan adil, adalah. Adalah tu adil, keadilan apa? Kita cuba baca. Melaksanakan keadilan dalam semua bidang kehidupan seperti pemerintahan, gariskan pemerintahan, kehakiman, hak dan tanggungjawab untuk memelihara negara Islam, memelihara agama, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda. Itulah dari segi keadilan. Kalau prinsip yang pertama, Islam ni berkaitan dengan adil. Keadilan ni maksud apa? Dari segi pemerintahan lah, adil. Lepas tu dari segi kehakiman, nak menghukum orang ni mesti adil, kena ada saksi apa semua, mesti beradil.
mesti dalam keadaan adil. Itulah antaranya Islam titik beratkan. Okay, tak apa, kita laju je. Okay, yang kedua apa dia? Persamaan, al-musawah. Al-musawah, persamaan. Kalau dia tanya apakah prinsip negara Islam, kamu jawab ni lah. Yang pertama tadi adil. Okay, yang kedua apa? Al-musawah, persamaan. Apakah dia persamaan? Okay, kita baca tu. Islam mengiktiraf semua manusia adalah sama di sisi Allah tanpa mengira keturunan, etnik, bangsa dan pangkat, tetapi Allah amat memuliakan orang yang bertakwa kepadanya. Okey. Etnik ni mungkin kamu tak biasa dengar. Etnik ni dia lebih kepada macam kaum lah. Etnik. Biasa dekat Sarawak atau Sabah dia banyak etnik orang panggil. Etnik ni macam dia bukan kaum. Dia macam pelbagai budaya dia ada. Macam-macam. Kalau kita tahu kan Sabah, Sarawak ni macam-macam dia punya ni penempatan dia. Ada orang Sungai, lepas tu orang apa? Orang Dayak Sarawak. Orang Sabah ni macam-macam dia punya ni. Orang Sarawak pun sama macam tu. Itu dia panggil etnik. Jadi nak cakap kat sini dari segi persamaan, macam kita tahu negara Islam atau negara Malaysia ni terdiri daripada pelbagai budaya dan bangsa kan. Jadi dengan persamaan ni, maksudnya Islam ni mengiktiraf lah semua bangsa ni ada dia punya dia mengiktiraf semua manusia sama je. Melayu tu sama, dari segi apa, India pun diberi bantuan, macam itulah dari segi persamaan. India, China pun diberi bantuan semualah. Okey, seterusnya. Tengok dulu, baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Perkataan al ni kamu kena bulatkan. Sebab apa? Nanti kalau ada soalan ditanya kan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl adalah dalil bagi apa? Kamu kena ni lah, kena ingat jugalah. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Adil ni apa? Nak hukum seorang tu dia mestilah adil. Kalau orang tu bersalah, mesti kena kemukakan bukti supaya adil. Okey, seterusnya yang ketiga, kebebasan. Ni kebebasan al-hurriyah. Okey, yang pertama tadi al-adalah, keadilan. Yang kedua persamaan al-musawah, persamaan. Yang ketiga ni kebebasan al-hurriyah. Al-hurriyah, haroyata. Al-hurriyah ni maksud dia kebebasan. Apa dia? Okey, kita tengok tu apa kebebasan dia. Kita baca. Kebebasan hendaklah tidak terkeluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kebebasan mencari dan memiliki harta, kekayaan, kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat, mendapat jaminan keselamatan hidup, kebebasan beragama dan mengamalkan ajarannya. Jelah kamu hafal macam itulah. Dan kalau Islam ni prinsip dia ada banyak kan. Yang pertama adalah musawah, al-hurriyah. Al-hurriyah ni kebebasan ni mengenai apa? Mengenai kebebasan hak bersuara. Lepas tu mengenai apa, memiliki harta. Kamu boleh nak berniaga ke, nak memiliki harta kekayaan tu, kamu ada kebebasan mencari. Okey ya. Lepas tu kebebasan nak mengamalkan ajaran agama. Sebab tu dekat negara Islam apa? Tak ada, negara Islam ni walaupun terdiri daripada berbagai bangsa dan agama, tapi dia boleh mengamalkan ajaran dia masing-masing. Kalau Islam dengan ajaran Islamnya, India dengan dia bagi sembahyang kan. Kalau orang India dia bagi buat kuih dia, tak kisahlah, yang dia tidak menyekat.
Ha. Itulah nak cakap kebebasan. Mengenai kebebasan. Okey ya. Boleh faham? Tak ada boleh faham lah. Okey, yang keempat, al-musyawarah. Al-musyawarah bahasa Arab maksudnya asyura. Mesyuarat. Mesyuarat ni apa? Itulah berkumpul ramai-ramai tu dan bilik mesyuarat. Mesyuarat ni meeting lah orang panggil. Lebih kurang macam meeting. Ada suatu keputusan yang nak dibuat, dia mesti melibatkan ramai pihak. Sebab apa? Dalam mesyuarat ni nanti akan salah seorang ni dia akan bagi pendapat macam mana, yang ni macam mana. Jadi lepas tu kita akan pilih yang terbaik macam mana. Lepas tu yang penting semua sepakat. Itulah mesyuarat. Apa kita baca? Setiap keputusan yang dibuat sama ada menentukan pelantikan ketua negara atau bidang-bidang lain diputuskan setelah mendapat pandangan daripada mereka yang berkelayakan. Okey, kita nampak. Setiap keputusan yang dibuat sama ada menentukan pelantikan ketua negara atau bidang-bidang lain diputuskan setelah mendapat pandangan daripada mereka yang berkelayakan. Itu yang nak melantik melantik Perdana Menteri ni pun mestilah melalui apa? Kalau contoh dekat negara Malaysia ni melalui pilihan raya lah. Pilihan raya ni apa? Yang kita undi-undi tu, dia mesti melibatkan banyak-banyak ni, melibatkan rakyat. Rakyat berhak memilih siapa ketua negara, bukan ketua negara, apa, Perdana Menteri. Inilah mesyuarat. Mesyuarat ni lebih kepada keputusan orang ramai. Yang ni lepas tu dia ada pandangan majoritinya, dia ni nak pilih siapa, lepas tu apa, undi dia ni berapa. Lebih kurang macam tu lah. Tengok tu. Okay ya. Okay, tu je lah kot. Kita dah sampai. Okay, antara yang kita belajar hari ni adalah mengenai ciri-ciri negara Islam dan definisi negara Islam tu bagaimana. Okay, usah ulang balik. Apa prinsip negara Islam tu? Dia ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4. Yang pertama al-adalah, keadilan. Al-musawah, persamaan. Itu yang ketiga, apa dia? Yang ketiga al-hurriyah, kebebasan. Lepas tu yang keempat al-musyawarah, mesyuarat. Itulah yang menjadikan sebuah negara Islam mesti ada 4 ciri-ciri tu. Sama je macam definisi yang kamu belajar tu sebelum ni. Okay. Jadi kat sini sekarang ni Ustaz nak kamu tengok dekat sini. Oh, tak ada. Okay, tak apalah. Sekarang ni Ustaz nak kamu tulis nota, buat nota dari ni ni muka surat ni, definisi negara Islam ni kamu salin pengertian dia yang atas tu saja. Boleh ya? Tengok yang ni lah atas ni. Buat yang atas ni je, yang garisan biru tu, nota pengertian negara Islam. Bawah ni tak ya. Selepas tu nota ni tujuan negara Islam. Buat tajuk besar dia. Lepas tu apa dia? Saya nak kamu buat ni je. Yang point ni je. Nombor 1 apa? Menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kedua, ni nombor 2. Buatlah merealisasikan keadilan. Buat nota ya, tolong buat dalam buku tulis. Lepas tu ni yang ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Buat macam tu je, biar senang nanti kamu nak hafal. Kamu pendek-pendek. Okay, terusnya lepas tu buatlah muka surat sebelah ke apa kan.
Ciri-ciri negara Islam, buat macam ni. Berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, kamu bulatkan poin yang penting. Yang Ustaz tanda ni poin-poin yang penting tau. Keamanan kesejahteraan, adil, beriman, jaminan kebebasan dan hak asasi. Ni buat semua, salin semua ciri-ciri ni. Lepas tu ni tak payahlah kot. Okay, lepas tu prinsip negara Islam, buat ni macam ni. Ambil yang atas tu je, keadilan. Ada 4 kan, keadilan. Yang ambil awan tu, nombor 1, nombor 2 persamaan, musawah, nombor 3 al-hurriyah, kebebasan. Kamu buat macam ni tau, kebebasan al-hurriyah. Dia punya bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Nombor 3 lepas tu dengan nombor 4 mesyuarat atau asyura. Buat macam ni. Tak minta buat nota je lah dulu, untuk buat masa sekarang ni. Okay ya. Okay, itu saja kelas sirah kita untuk hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan apa ni, boleh PM Ustaz di WhatsApp lah. Saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat sekurang-kurangnya dapat lah kan. Jangan tak faham langsung. Kalau tak faham tak apa, tanya je Ustaz macam mana. Sebab dengan keadaan kita sekarang ni, Ustaz pun cuba semampu yang boleh lah untuk berikan yang terbaik. Okay ya. Okey, itu saja daripada Ustaz. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum.